Kita sambung pada kitab Siyam, kitab puasa. Kita tinggal berapa bulan lagi nak masuk bulan Ramadan? Ni bulan apa ni? Januari akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Baik. Ta'rifus shaum lughatan mutlaqul imsak. Puasa pada bahasa ialah mutlaqul imsak, menahan. Mutlak ni makna semata-mata. Semata-mata makna apa-apa bentuk menahan diri dipanggil sebagai puasa. Wa minhu qauluhu ta'ala, antara minhu ay min itlaqi al-imsak bima'nahu al-lughawi ala mutlaqil itlaqis shaum ala ma'na mutlaqil imsak. Qauluhu ta'ala ala sayyidatina an sayyidatina Maryam. Allah Ta'ala sebut cerita tentang Siti Maryam. Inni nazartu lirrahmani sawma. Maryam kata, saya bernazar kepada Allah untuk puasa. Siti Maryam buat apa ni? Dia bukan puasa tak makan. Puasa dengan makna menahan diri. Falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak akan bercakap hari ini dengan mana-mana manusia. Makna imsak, saum dengan makna imsak, menahan diri daripada bercakap pun dipanggil puasa. Dari segi bahasa, ai nazartu imsakan 'anil kalam. Aku bernazar untuk menahan daripada bercakap. Lepas tu kita masuk pada syarak. Takrif syarak ialah al-imsaku 'an jami'il mufattirati, menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, daripada terbit matahari, terbit fajar, daripada terbit fajar, ila ghurubis syams, sehingga tenggelam matahari, biniyatin makhsusah, dengan niat yang tertentu. Itu takrif pada istilah. Okey, al-aslu fi, al-aslu dengan makna dalil. Dalil ialah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini semua biasa kita dengar kan. Waktu fardihi, bilakah waktu difardukan puasa? Furida fis sanati tsaniyah, difardukan pada tahun kedua minal hijrah, fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Nabi sampai Madinah bulan berapa? Nabi sampai Madinah bila? Bulan berapa? Tak tahu ni. Kena baca sirah Nabi. Nabi sampai Madinah bila? Bulan Rabiul Awal. Nabi sampai di Madinah Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Masuk tahun kedua. Jadi Nabi sampai Rabiul Awal, itu tahun pertama. Tak cukup sebab dia mari tengah tahun dah kan, makna Rabiul Awal dah. Tahun kedua selepas itu, bulan Sya'ban difardukan puasa Ramadan. Okey. Wa qad shama sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat. Nabi puasa 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan, kerana 9 tahun. Kullaha nawaqisa atau kulluha nawaqisu. Semua puasa itu nawaqisu. Apa makna nawaqisu? Semuanya ai 29 yauman. 9 tahun tersebut kesemuanya 29 hari illa wahidan, kecuali 1 tahun sahaja Nabi puasa, fakamilun, yang penuh 30 hari. Dah, bukan Nabi dah puasa hari ke-30, bukan. Bulan tersebut bulan yang kurang. Bulan dalam 9 tahun Nabi puasa, 8 tahun bulan Ramadan 29 hari. Faham 8 tahun bulan Ramadan 29 hari. Setahun saja yang Ramadannya 30 hari. Okey. Jadi syahrul Ramadan, bulan Ramadan tu huwa syahrut tasi'u, ialah bulan ke-9 minasyuhuril arabiyyah, daripada bulan-bulan Arab. Wa huwa afdalus syuhur, bulan Ramadan ni bulan paling afdal. Wa summiya Ramadan, dinamakan Ramadan. Kenapa dinama Ramadan? Qila li'annahu 'indama wada'a al-'arabu asma' asy-syuhur.
dikatakan ketika mana orang Arab meletakkan nama bulan, wafaqa hadha syahru shiddatal har, menempati bulan tersebut keadaan shiddatal har, bersangatan panas. Masa orang Arab letak bulan tu, bulan yang ke-9 tu jatuh pada bulan yang sangat panas cuaca dia. Fasammuhu Ramadan, maka orang Arab namakan bulan ke-9 itu bulan Ramadan. Minar ramda, daripada kalimah ramda. Ramadan asal daripada ramda. Ramda maksud apa? Shiddatul al-har, bersangatan panas. Satu. Ada mengatakan waqila li'annahu yarmidhu dhunuba, kerana bulan ini yarmidhu. Yarmidhu maknanya yahrikuha, bulan ini membakar dosa. Bulan ini membakar dosa-dosa. Jadi daripada kalimah ar-ramdu dengan makna membakar, ataupun ramda dengan makna sangat panas. Okey. Fadilat puasa saya nak langkau saja. Kita masuk pada ahkamus saum. Hukum-hukum puasa. As-saumu ta'tarihi al-ahkamul arba'ah. Puasa ini dia mendatangi 4 hukum. Ada 4 hukum yang berkait dengan puasa. Al-wujub, ada puasa yang wajib. Wan nadbu, sebelah je. Jangan buka banyak lah, sebelah je. An-nadbu sunat, wal karahatu makruh, wal hurmah, dan juga haram. Apa yang tak ada dalam 4 ni? Harus. Kenapa puasa hukumnya tak ada harus? Kenapa puasa hukumnya tak ada harus? Kenapa? Ada puasa sunat. Kenapa tidak ada harus dalam hukum puasa? Kerana asal puasa ialah sunat. Maka na asluhu nadban la yatatarraku alaihi al-ibahah. Sesuatu perbuatan taat yang asal hukumnya sunat, maka tidak ada hukum tak ada hukum harus. Tidak ada hukum harus. Kerana apa? Kerana asal dia sunat dah. Maka harus tak ada. Okey, pertama wajib. Apa puasa yang wajib? Yakunu fi sitti halat. Ini ingat ni, penting ni. Kena ingat ni. Mana puasa-puasa yang wajib hukumnya? Saumul Ramadan, satu. Yang kedua, saumul qadha, puasa qadha wajib. Yang ketiga, saumul kafarah, puasa kafarah. Kafarah tu sama ada ka kafarati zihar. Kafarah zihar. Apa makna zihar? Belajar dah SPM dulu. Apa makna zihar dalam syariah? Apa dia? Subjek syariah. Tak ingat? Zihar ialah menyamakan isteri dengan anggota aurat mahram. Hei kamu Aminah, kamu bagiku umpama punggung ibuku. Anti alayya ka dhahri ummi, kamu seumpama belakang ibuku. Itu zihar tu. Jadi zihar ni adat jahiliah lah. Kat kita orang tak pakai lah, kecuali orang yang belajar. Okay. Zihar ni ialah haram hukumnya. Jadi orang yang melakukan zihar, dia nak tebus balik atau nak kembali balik, hendaklah dia kafarahkan zihar tersebut. Boleh. Zihar ni awak boleh rujuk surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah cerita tentang zihar. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Siapa yang menziharkan isteri mereka, kemudian dia nak kembali balik, hendaklah dia merdekakan hamba. Min qabli an yatamassa, sebelum bersama dengan isteri tu kena merdeka hamba, kena kafarah zihar tu. Awak boleh tengok dalam surah Mujadilah. Yang seterusnya, au qatlin, ataupun kafarah bunuh orang. Kafarahnya kena termasuk dalam khisal, dalam turutan kafarah tu ialah puasa. Au jima'i Ramadan, ataupun bersetubuh pada bulan Ramadan. Maka ini puasa yang wajib. Yang ketiga, as-saumu fil haji wal umrah badalan 'anil dhabhi fil fidyah. Puasa ketika haji dan umrah ganti daripada sembelihan pada fidyah. Kita tak mampu bayar fidyah, contohnya kita bolehkan berpindah kepada puasa. Yang kelima ialah as-saumu fil istisqa idza amara al-hakim. Puasa kerana nak sembahyang kerana istisqa. Istisqa tu apa dia? Minta hujan. Minta hujan ni kita sunat sembahyang kan?
sembahyang di kawasan lapang. Jika dan sunat sebelum sembahyang tu ialah berpuasa 3 hari. Dan hari keempat kita puasa juga dan keluar untuk sembahyang. Maka jika arahan tersebut daripada pihak berkuasa suruh puasa, maka hukum puasa jadi wajib. Jadi puasa jadi wajib pada ketika istisqa jika disuruh oleh pemerintah. Yang keenam, saumun nazri, puasa nazar. Kalau dia menazar nak puasa, maka wajib lah. Okey, yang kedua, mandub. Bilakah puasa jadi sunat? Huwal aslu. Ini asal puasa hukumnya sunat. Wa yanqasimu ila salasati aqsam, terbahagi pada 3. Ini bagi perhatian hukum-hukum puasa ni. Pertama, ma yatakarraru bi takarruris sinin, yang berulang dengan berulangnya tahun. Kasaumi yaumi Arafah, seperti puasa hari Arafah. Tasu'a 9, wa Asyura 10, wa hada asyara dan 11. Hari apa? Hari Arafah. Hari-hari bulan Muharram. 9 Muharram, 10 Muharram dan 11 Muharram. Min Muharram, daripada bulan Muharram. Wa sittin min Syawal, 6 hari pada bulan Syawal. Wal ashhuril hurum, bulan-bulan haram. Wal ashril awwali min Dzulhijjah, dan 10 awal daripada bulan Zulhijjah dan lain-lain. Saya macam baca dah ni tengok. Lepas tu kat mana tak baca lagi? Batal puasa, bukan batal puasa. Ma yatakarraru, ni baca dah kan? Makruh baca lagi? Dah baca kan? Lagi kat mana tu? Haram dah baca ke haram? 448. Okey, syarat sah sebut lagi. Dah. Syarat sah belum? Belum ke dah? Masa sekejap yang ni betul masalah ni? Belum. Okey, hari syak sebut dah kan? Puasa yang haram ialah puasa hari syak. Okey, mas'alatun. Mata yajuzu saumi yaumi syakki aw nisfil akhir min Sya'ban. Bila harus kita puasa hari syak atau separuh akhir Sya'ban? Pertama, idza kana as-saumu wajiban. Kalau puasa tu puasa wajib. Ka qada'in aw kafaratin aw nadhar. Lepas nisfu Sya'ban, separuh kedua Sya'ban, hukumnya haram seorang itu memulakan puasa sunat yang tidak pernah dibuat sebelum ni atau bukan adat dia. Tapi kalau dia ada puasa ganti boleh. Yang kedua, jika ada sunat yang mu'tadah, yang menjadi wirid, contoh dia puasa Isnin Khamis, lepas nisfu Sya'ban boleh dia puasakan lagi. Yang ketiga, idza wasala nisfa tsani bima qablahu, jika dia sambung separuh kedua Sya'ban dengan sebelumnya. Bi an sama yauma 15, dengan 15 dia puasa hari ke-15. Fayajuzu lahu an yasuma al-yawma alladhi ba'dahu, boleh dia puasa hari selepas tu. 15 Sya'ban dia puasa, ketika itu dia boleh sambung selepas dia 16, 17. Wa idza sama yauma 16, jika dia puasa hari 16, jaza lahu saumu yaumi 17, wa hakadha ila akhir syahr. Fa idza aftara yawman, kalau dia berbuka satu hari, haruma alaihi saumu baqiyati syahr, maka haram dia sambung puasa baki bulan lain. Katakanlah dia sambung 15, 16, 17. Lepas 17, 18 dia berhenti, dia tak sambung, dia berhenti. Dia berbuka. Dia boleh sambung tak 19? Tak boleh dah. Faham Kalau dia sambung puasa sebelum separuh kedua Sya'ban. 16, 17, 18, 19, 20. Kalau dia dah puasa 15, dia boleh terus sambung je. Sambung je lah 15, 16, 17. Andai kata dia tak puasa 18, ni tak boleh dah lah. Dia nak sambung balik 19 tak boleh. Okey Tapi kalau dia puasa Isnin Khamis atau Isnin saja atau Khamis saja, sebelum 15 ni dah dia puasa hari Isnin, maka hari Isnin ni boleh lagi. Hari Isnin ni boleh lagi. Boleh lagi. Boleh lagi. Apa? Hari Isnin. Kalau dia menjadi adat dia puasa hari tertentu, contohnya Isnin saja atau Khamis atau Isnin Khamis, maka boleh diteruskan walaupun selepas daripada separuh Sya'ban. Okey.
Syurut ni kita baca tak ni? Tak baca lagi kan? Okey, syurutu sihhati shaum. Ai idza tawaffarat hadhihi syurut. Jika sempurna syarat ini sahha saumu, maka puasa jadi sah. Wahia arba'ah, ada 4 syarat. Al-Islam. Yang pertama Islam. Fayushtaratu an yakuna musliman jami'an nahar. Syaratnya orang itu mesti Islam sepanjang hari. Falau irtadda lahzatan wahidatan batala saumuhu. Kalau dia murtad walaupun 1 saat, batal sembahyang. Batal puasa. Dia puasa, tiba-tiba murtad. Sekejap. Na'udzubillah min zalik. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Jadi dia murtad sekejap, puasa hari itu batal. Walaupun lepas tu dia taubat masuk Islam balik, puasa hari itu telah menjadi batal. Dia kena qada lah hari itu. Okey, yang kedua akal. Fayushtaratu an yakuna aqilan. Hendaklah orang itu berakal. Makna akal yang mumayyizan, dia mumayyiz. Jami'an nahar, sepanjang hari. Falau junna, kalau seorang itu gila. Walau lahzatan wahidah, walaupun 1 lahzah, 1 saat, batala saumuhu. Dia puasa daripada awal. Tengah hari jadi gila. Gila. Gila sungguh lah. Bukan gila dunia. Atau gila hiburan. Dia gila sungguh. Hilang akal dia. Walaupun sekejap, batal puasa tu. Lepas tu nak buat macam mana? Dia kena qada tak? Andai kata dia waras balik, kena qada lah. Faham tak? Okey. Wa amal ighma, adapun ighma, pengsan, wasukru ataupun mabuk. Ighma ni pengsan, as-sukru mabuk. Fasayati tafsiluhu fi mubtilatis saum. Akan datang perinciannya pada yang perkara yang membatalkan puasa. Okey. Sekejap. Kalau sekejap, saya salah kebut tadi. Kalau orang gila tadi, kalau dia gila bukan kerana sebab sengaja, maka dia tak perlu qada. Saya sebut qada dia silap tu. Tak perlu qada. Sebab apa? Dia bukan sengaja untuk gila. Ada ke orang sengaja gila? Macam mana? Telanjang? Ada ke orang sengaja gila? Contohlah orang ambil bahan-bahan yang boleh menyebabkan hilang akal ni. Isak gang ke, ataupun ambil pil-pil yang khayal ke. Tiba-tiba kerana salah dos jadi mabuk gila. Orang ni kena qada. Adapun kalau dia bukan gila dengan sebab perbuatannya, maka dia tak wajib qada lah, sebab dia dah bukan mukallaf. Ingat jadi kena qada tak? Tak kena qada tak kena qada. Kalau gila lah. Wa amal ighma, adapun pengsan dan juga mabuk ni, maka akan datang perbincangan tentang perkara membatalkan puasa. Yang ketiga, an-naqa'u minal haid wan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Fa yushtaratu an takuna al-mar'atu tahiratan jami'an nahar. Disyaratkan perempuan itu suci sepanjang hari. Falau hadat fi akhir lahzatin minan nahar. Kalau perempuan itu berhaid pada akhir saat pada siang, batala saumuhu. Nak azan dah. Kita dah baru nak angkat makanan, nak siapkan hidangan. Tiba-tiba sebelum azan keluar haid. Apa akan jadi puasa tu? Batal. Tension tak? Tension kan? Janganlah tension sebab pahala dapat. Awak dapat pahala, tapi kena qada lah. Hari tersebut tidak dikira. Kalau tak nak macam tu, kabur dia, jangan tubik lagi. Tahan. Kalau boleh tahan. Okey. Wa kadza law tahurat asna'ahu. Demikianlah juga kalau dia suci asna'ahu ketika tengah hari. Jadi orang ni daripada awal, apa dia? Dia haid. Jadi pagi tu dia haid. Jadi dia boleh puasa tak? Tak boleh puasa lah sebab haid. Tiba-tiba tengah hari dia suci, haid dia berhenti. Boleh puasa ke? Tak boleh. Lakin yusannu lahal imsak. Sunat dia imsak. Sunat dia tahan diri daripada makan minum macam orang puasa. Tapi dia tetap kena qada.
Sunat saja kalau nak pergi makan pun ikut lah. Nak drive thru McD, contoh Prosperity, ke boykot ikut. Yang keempat, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisaumi. Tahu bahawa waktu itu menerima puasa. Kita tahu bahawa waktu itu boleh puasa. Jangan kita tak tahu. Raya ni nak puasa raya lah. Tak boleh. Ay ya'lama anna al-yawma alladhi yuridu an yasumahu. Dia tahu bahawa hari yang dia ingin puasa, yasihu fihi saum, sah dia puasa. Bi an lam yakun min al-ayyami allati nuhiya 'anis siyam. Dengan bahawa tidaklah hari itu daripada hari-hari yang dilarang daripada puasa padanya. Okey, syurutu wujubi saum. Tak ni syarat sah, ni syarat wajib. Tahu beza syarat sah, syarat wajib? Wajib, tahu tak? Syarat wajib dan syarat sah. Syarat sah ni makna kalau buat tu sah. Wajib ni kadang-kadang sah tapi tak wajib. Kanak-kanak yang mumayyiz, puasa dia sah tapi tidak wajib. Ni syarat wajib pula. Idza tawaffarat hadhihi syurutu, bila cukup syarat ini wajib as-shaum, jadi wajib puasa. Ada 5. Al-Islam. Pertama Islam. Fala yukhatabu bihil kafir. Jadi syarat sah, syarat wajib ni kadang-kadang ada yang sama. Contoh ni Islam. Jadi awak nak ingat tu kadang-kadang awak ingat benda yang berbeza je lah. Macam ni syarat wajib dan syarat sah Islam ni sama je. Fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya. Tidak dikhitab, tidak dituntut dengan puasa oleh orang kafir di dunia. Orang kafir disuruh puasa tak? Tak ada. Maknanya kalau dia puasa pun kerajaan tak berhak menghukum dia, sebab dia tidak ada syarat wajib. Tetapi hukumnya berdosa tak? Hukumnya berdosa. Orang kafir yang tidak puasa dan tidak melakukan ibadat-ibadat, semayang tak, zakat tak, dia tetap akan diazab di akhirat kerana tidak semayang, kerana tidak puasa, kerana tidak zakat. Maknanya dia bukan dihukum kerana kafir saja. Dia dihukum kerana meninggalkan amalan-amalan wajib yang lain. Wa ammal murtaddu, adapun orang murtad, fayajibu alaihi al-qada. Wajib dia qada idza raja'a ila al-Islam, kalau dia kembali masuk Islam. Taghlidhan alaihi, kerana nak memberatinya. Dia keluar Islam, katakanlah 2 tahun dia tinggal puasa ketika murtad, dia kena qada balik 2 tahun. Baik. Yang kedua, taklif mukallaf. Kita nak baca ni kan? Kita baca dah. An yakuna balighan aqila. Hendaklah orang itu balik dan berakal, baru wajib puasa. Amma sabiyyu, adapun kanak-kanak, fayajibu 'alal waliyyi amrihi wa fayajibu 'alal waliyyi amrihi an ya'murahu bis-shaum. Wajib ke atas wali amri, orang yang mengurus dia, an ya'murahu, wajib suruh bis-shaumi, dengan puasa, li sab'i sinin. Bila umur 7 tahun, wajib mak ayah penjaga suruh puasa. Wa yadribuhu idza tarakahu li 10 sinin, dan dia watan pukul kalau dia tinggalkan puasa pada umur 10 tahun. In ataqah, tapi semuanya syarat apa? In ataqahu, kalau dia mampu. Jadi syarat puasa ni, semayang sama je 7 dengan 10 juga, tapi semayang ni semua orang mampu. Puasa ni kanak-kanak dia tengok pula. Ada syarat satu lagi. Kanak-kanak tu mampu tak? Andai kata budak dia tak mampu, tak larat sangat, janganlah paksa lebih-lebih. Maknanya kalau dia nak puasa setengah hari, tak larat dah mak, lapar dah mak, tak larat dah ni, maka tak apalah dia nak muka pun. Yang ketiga, al-itaqah. Syarat wajib ialah mampu. Ay al-qudratu alaih, mampu untuk puasa. Wal itaqatu takun hissan wa syar'an. Kemampuan tu kadang-kadang kemampuan secara zahir. Hissan ni makna secara zahir. Syar'an ni secara syarak. Pertama, hissan. Mampu secara zahir makna fala yajibu 'ala syaikhil harimi. Tidak wajib puasa ke atas asy-syaikhil harimi. Apa makna syaikhil harim? Orang tua yang sangat. Syekh tu orang tua. Harim tu makna tua bangka. Tua bangka tu makna tua sangatlah. Wal maridil ladzi la yurja bur'uhu, dan orang sakit yang tidak diharap sembuh. La yurja, tidak diharap, bur'uhu, sembuh. Orang sakit terlantar, masuk dalam, duduk atas katil tu,
Tak mampu puasa. Orang ni tak wajib puasa. Yang kedua syar'an, mampu pada syarak. Fala yajibu 'alal haidhi wan nufasa. Tak wajib puasa ke atas orang haid dan orang nifas. Ini dikira tidak mampu pada syarak. Sebab apa? Pada zahir dia boleh puasa, tapi syarak menghalangnya untuk puasa. Yang keempat, as-sihhatu. Sihat. Fala yajibu 'alal marid. Tidak wajib ke atas orang sakit. Dhabitul maridil mubih lil fitri. Apa dhabit? Dhabit ni makna ciri-ciri orang sakit yang mengharuskan berbuka. Bukan semua orang sakit boleh buka puasa ni. Ustaz, saya sakit apa? Sakit gigi. Tak boleh, saya apa nak puasa hari ni? Saya sakit apa? Sakit gigi. Sakit apa? Patah kaki. Patah kaki mana kaitan dengan puasa tu? Jadi apa dhabit? Sakit yang membenarkan berbuka. Huwallazi yukhafu minhul halak. Iaitu sakit yang dibimbangi halak. Halak ni makna matilah. Musnah. Au ta'akhkhuru syifa, ataupun lambat sembuh. Kalau dia ada penyakit dah, contohnya sakit nak sembuh kan. Kalau puasa, doktor kata kalau pokcik puasa ni, penyakit pokcik ni lambat sembuh. Maka penyakit itu dikira sebab yang membolehkan untuk berbuka. Kalau sebab ta'akhurus syifa au ziyadatul marad, ataupun bertambah sakit. Kita sakit dah, kalau kita puasa akan jadi lebih sakit. Ketika itu dibenarkan berbuka. Wa dzalika yusamma mahdzurat tayammum. Ini dipanggil mahdzur tayammum. Dalam kenapa dipanggil ni? Kerana bab tayammum dia berkait juga ni. Mahdzur tayammum ni makna benda yang yang dibimbangi, ataupun benda yang membolehkan tayamum lah. Mahdzur tayamum ni makna perkara yang membawa kepada boleh tayamum, iaitu khauful halak, ta'akhurus syifa, dan juga ziyadatul marad. Tiga perkara tu. Istilah tiga ni dipanggil sebagai mahdzur tayamum. Dalam bab tayamum tiga ni lah. Kita baca bab tayamum tak? Baca tak? Baca, okey. Yang kelima, iqamah. Wajib puasa. Syarat yang kelima ialah iqamah, menetap di kampung. Fala yajibu 'alal musafir. Tidak wajib ke atas musafir alladhi yusafiru safaran tawila, yang bermusafir dengan musafir yang panjang, iaitu 82 ataupun 80, 81 lah. Kalau fatwa setengah negeri dia kata 81. Maknanya dua marhalah. Mubahan, dengan musafir yang harus. Syaratnya musafir haruslah. Tapi wa yushtaratu li jawazil fitri fi safar, disyaratkan untuk harus berbuka ketika musafir, an yusafira qabla tulu'il fajri. Hendaklah dia musafir sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Maknanya dia kena keluar daripada kampungnya sebelum subuh. Barulah hari tersebut dia boleh untuk mengambil rukhsah berbuka. Dia tak nak puasa. Kalau dia keluar musafir daripada kampung pukul 7 pagi dalam perjalanan ke KL contohnya, tu tak boleh dia berbuka puasa tu. Sebab apa? Sebab dia telah masuk hari itu dalam keadaan wajib berpuasa. Okey. Kenapa kau kurang orang lelaki ni? Ke akhir zaman dah. Kurang-kurang juga. Ke ada sekelas kena bagi? Tak ada lah. Kenapa makin kurang? Akhir zaman lah orang ni. Semakin pupuh lah. Orang lelaki, ada lelaki nak jadi puang pula. Jadi makin pupuh orang lelaki. Berapa orang semua lelaki? Kelas awak ni 2 kelas ke apa kelas? PTI. Semua PTI ke ada syariah? PTI. Dia bagi A dengan B. Ada kelas A, ada kelas B. Jadual asing-asing. Ke ada jadual sama? Lepas tu? Satu subjek asing. Subjek tu sebelum subjek ni. Dan kenapa nampak kadang-kadang nampak ada satu kumpulan grup datang lewat? Ada grup datang awal. Tak apalah, nak habis seng tu. Ya.
Al-afdalu saumu. Yang afdalnya ialah berpuasa lil musafiri, bagi orang musafir. Okey, orang musafir kan dia boleh berbuka, dia boleh nak puasa. Mana lebih afdal? Dia berbuka ke dia berpuasa? Afdalnya dia berpuasa lah. Illam yashqa alaih. Kalau tidak memberati puasa. Kalau puasa tu dia mampu, tak memberati, dia naik pun naik kereta sedap, naik kapal terbang, tak ada letih-letih. Puasa lebih afdal. Fa in syaqqa, kalau sukar, payah. Dia pergi KL ni naik basikal. Kalau kata nak naik unta kan, nak cari mana unta? Naik basikal contohnya. Naik basikal, tak puas hati, markah saya rendah. Protes. Balik kampung naik basikal contohnya. Dia naik basikal. Maka ketika itu fal fitru afdal. Berbuka itu lebih afdal. Okey. Arkanus shaum, kita sebut tak rukun puasa? Kita tahu tak? Belum. Okey, rukun puasa an-niyatu, pertama niat. Okey. Kita tengok ni beza antara niat puasa fardu dan niat puasa sunat. Okey, yang pertama, yadkhulu waqtuha min ghurubi syams ila tulu'il fajri. Puasa fardu masuk waktu niat mula daripada tenggelam matahari malam sehingga terbit fajar. Fayajibut tabyid. Puasa fardu wajib tabyid. Tabyid tu makna memalamkan niat. Memalamkan niat. Niat puasa fardu wajib pada waktu malam. Bila? Maghrib boleh start dah. Contoh, kita nak puasa bulan Ramadan kan. Kita tengah berbuka puasa ni. Allahu Akbar, kita pun makan kurma. Masa tu boleh kita niat sahaja puasa esok hari. Boleh tak? Mana? Start pada maghrib sampai kepada sebelum fajar. Okey. Kalau puasa sunat, yadkhulu waqtuha min ghurubi syams, masuk sama je. Sejak daripada tenggelam matahari malam, wa yastamiru ila zawal, dan berterusan sehingga zawal, sehingga tengah hari. Fala yajibut tabi. Puasa sunat tak wajib niat pada malam hari. Boleh niat pada siang hari tu. Syaratnya janganlah kita makan pagi dulu. Pagi tu makan nasi lemak 4 bukuh. Tak. 4 bukuh nasi lemak, lepas tu tengah hari. Puasa lah hari ni, tak ada dah. Jadi sebelum daripada tengah hari boleh awak nak niat. Contoh ni kan, tak makan apa lagi kan? Nak makan, duit tak ada. Akhir bulan ke? Tak, baru awal bulan. Nak makan, tak ada makanan, malas nak makan, kita pun niat puasa, boleh. Yang kedua, yajibut ta'yin. Puasa wajib, kita wajib ta'yin, kita kena tentukan. Ka ramadana au kafaratin, sahaja aku puasa Ramadan, sahaja aku puasa kafarah, au nadrin, sahaja aku puasa nazar, au qada, atau puasa qada. Kena tentu ta'yin. Adapun puasa sunat, la yajibut ta'yin, tidak wajib ta'yin illa idza kana shaumu muaqqatatan, kecuali puasa itu puasa yang ada waktu. Ka yaumi Arafah alal mu'tamad, contoh hari Arafah. Kalau puasa khusus contohnya hari Arafah, maka kena ta'yinlah, saja aku puasa esok puasa hari Arafah. Ni pun ada khilaf ya. Kaum mu'tamad kata, Ibn Hajar kata kena ta'yinkan juga. Setengah ulama kata tak, puasa pada hari yang jatuh hari Arafah, niat puasa umum pun dah dapat pahala. Okey. Yang ketiga, la yajuzu an yajma'a baina shaumi fardaini fi yawmin wahidin. Tidak boleh dihimpunkan antara puasa fardu, 2 fardu pada satu hari. Kita ada qada, kita ada nazar. Kita pun gabung. Saja aku puasa qada Ramadan dan nazar esok hari kan Allah Taala. Gabung 2 tak boleh. 2 fardu tak boleh gabung 2. Tapi kalau sunat, wa yajuzu jam'i bainan naflain fa aktsara bi niyatin wahidah. Boleh kita gabungkan antara 2 sunat ataupun lebih. Sahaja aku puasa Sahaja aku puasa Isnin, hari Arafah, dan mana lagi? Boleh? Tak ada lah kot. Syawal mana ada hari Arafah? Nak gabung fikir dulu. Hari Arafah kan 9. Tapi hari Arafah tu kena hari Isnin, boleh lah gabung. Saja aku puasa sunat hari Arafah dan hari Isnin, boleh lah, pahala 2. Benda lagi boleh. Kalau qada dengan sunat boleh. Qada dengan sunat boleh, wajib dengan sunat boleh. Tetapi kalau kalau
fardu-fardu, wajib-wajib tak boleh. Faham Sunat-sunat boleh, fardu sunat boleh. Yang tak bolehnya fardu-fardu. Okey. Orang tu niat nak puasa nazar, tapi puasa nazar dia letak tarikh tu terkena pada bulan Ramadan. Tak boleh lah. Tak boleh nazar gitu. Dia nazar nak puasa bulan Ramadan. Tak, contoh dia kata kalau dapat sebelum dia, lepas tu nak puasa pada bulan Februari. Tapi tak tengok jadual pada bulan Februari tu bulan Ramadan. Bulan Februari tu bulan Ramadan. Jadi adakah lepas nazar dia tu? Jawapannya dia kena puasa juga. Hari lain ganti kepada bulan Februari tu. Ganti pada bulan Februari tu. Faham tak? Bukan, tahun depan pula apa? Sebab dia ganti kepada bulan tu. Puasa nazar ni apa? Puasa nazar ni, dia puasa nazar kerana nak hajat ni, hukumnya makruh. Sebab apa? Orang tu orang yang maknanya minta benda baru dia buat taat ni. Innama yukhruju bihil bakhil. Nazar-nazar begini hanya mengeluarkan orang bakhil daripada sifat bakhil. Dia puasa gini, kita boleh tak boleh kita puasa dulu. Faham tak? Kita dapat tak dapat, kita puasa juga. Kita boleh tak boleh, kita buat juga. Kalau kita kata nak belanja kawan, dapat sesuatu nak belanja kawan, boleh ke tak boleh, belanja lah. Jadi tujuan keadaan nazar ni untuk mengeluarkan orang bakhil daripada sifat bakhil dia. Baik. Tapi tak salah buat itu, tak salah Kemudian kata pengarang rahimahullah, yasihu an yanwiya fi shaumi nafli ba'da tulu'il fajri. Sah dia puasa pada puasa sunat selepas terbit fajar, sebelum gelincir matahari, lakin bi syartain, dengan dua syarat. Antakuna niyatu qabla zawal, niat itu sebelum tengah hari, yakni dukhul waktu zuhri, sebelum masuk waktu zuhur. Yang kedua, alla yata'ata syai'an minal mufattirat, jangan dia membuat sesuatu perkara yang membatalkan. Min tulu'il fajri ila waqti niyah, daripada terbit fajar sehingga waktu niyah. Jangan makan dulu, jangan bersetubuh, jangan masukkan sesuatu dalam rongga. Okay. Kemudian mana yang ni ruknus tsani, rukun yang kedua. Jumpa tak tu? Ruknus tsani, rukun kedua, tarkul mufattir, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Syarat puasa ialah, ataupun rukun puasa ialah meninggalkan perkara yang membatalkan. Zakiran, dalam keadaan dia ingat. Dia ingatlah, kalau terlupa tak batal. Mukhtaran, dia pilih, dia sengajalah. Ghairu jahilin ma'zur, lain daripada orang jahil. Orang jahil yang dimaafkan. Orang yang tak tahu tapi dimaafkan. Contoh apa? Orang baru masuk Islam, dia tak tahu, oh rupanya puasa ni tak boleh masuk sesuatu dalam rongga. Tak. Tengah-tengah puasa ikut telinga. Dia tak tahu pun. Tak apalah, sebab apa? Sebab dia jahil. Jahil yang diberi uzur, ma'zur, sebab dia baru masuk Islam. Fala yabtulu shaumuhu, tidak batal puasa idza aftara nasiyan, kalau dia berbuka dalam keadaan lupa. Au mukrahan, ataupun kena paksa. Dia puasa, tiba-tiba dia dah ingat hari pertama puasa tu dia makan nasi. Sebab adat dia memang dia makan nasi pagi-pagi. Ada nasi dalam fridge, dia pun panaskan balik makan. Lepas makan baru teringat contohnya. Hukumnya puasa tetap sah kerana dia makan dalam keadaan lupa. Mukrahan, kena paksa. Orang letak pistol kat kepala dia. Minum air ni, tak minum, saya tembak. Dia pun minum kerana nak selamatkan diri, kerana dipaksa, maka hukumnya tak batal puasa. Au kana jahilan ma'dzuran bi jahli, ataupun dia jahil yang diberi uzur jahil dia, macam orang baru masuk Islam lah. Okey. Al jahilul ma'dzur, jahil ma'zur ni iaitu salah seorang daripada dua orang ni. Pertamanya, man nasha'a ba'idan 'anil ulama, orang yang tinggal jauh daripada ulama. Contoh, satu pedalaman masuk Islam, orang dakwah pada kampung tu masuk Islam, jadi dia jauh daripada ulama. Ulama pun ajar perkara-perkara asas. Orang yang dakwah tu ajar perkara asas dalam agama.
Lepas tu pendakwah tu keluar, mereka pun amal Islam dalam keadaan mereka jahil sebab pengajian dengan ulama tak ada, jauh. Maka orang tu dikira makzur kalau dia jahil. Siang hari bulan Ramadan dia setubuh dengan isteri contohnya. Sebab dia tak tahu. Maka tidak batal puasa sebab jahil yang diberi uzur. Tapi kalau dalam masyarakat, perkampungan ataupun bandar yang ada ulama, ada orang alim, ada orang mengajar, akses untuk ilmu banyak, tiba-tiba kata saya tak tahu ustaz, saya ingat ke puasa ni menahan daripada makan minum je, ingat ke boleh korek hidung tak? Ingat ke boleh korek benderi, korek telinga, tak? Korek hidung luar tak apa, dalam tak boleh. Orang tak buat dalam ni kecuali apa, sweat test. Jadi saya ingat ke tak boleh makan, tak boleh minum je, tak? Rupanya banyak kita tak boleh. Maka kalau orang begini tidak ada maaf bagimu. Sebab dia tidak diberi uzur. Awak jahil tentang ilmu fardhu ain, hukumnya berdosa. Jadi ibadat-ibadat tak sah, kena qada balik. Okay. Yang kedua, man kana qariba ahdin bil Islam, orang yang hampir baru masuk Islam. Qariba ahdin makna hampir dan baru masuk Islam. Muallah lah kita ni, muallah masuk Islam. Okay. Wujub shaumi Ramadan. Ni masuk tak ni? Rasa macam tak ada masuk kot ni, dalam soalan-soalan kita tak masuk ni kot. Bukan tak ayah bukan masalah saya ni, tak ayah ni. Masalah soalan sudah ada. Baik. Syarat wajib, syarat sah. Puasa, okey. Rukun puasa. Ada juga soalan ni. Okey. Ada juga. Wujubu shaumi Ramadan. Yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umuril khamsah. Wajib puasa Ramadan dengan salah satu daripada 5 perkara. Pensabitan kewajipan Ramadan berlaku dengan salah satu 5 perkara. Pertama, ithnani ala sabilil umum. 2 atas jalan umum. Makna semua orang lah. Iaitu yajibani alal jami'. Wajib ke atas semua orang. Idza thabata dhalika indal qadhi. Jika sabit Ramadan itu, bulan Ramadan sabit di sisi Tok Qadi. Wa thalathatun ala sabilil khusus. 3 atas jalan khusus. Makna 3 ni makna orang ni yang khusus wajib puasa. Ai ala afradin makhsusin, atas golongan yang tertentu, individu tertentu, sebagaimana akan datang. Tengok, ini perincian dia. Okey. Wallazi ala sabilil umum. Kewajipan berpuasa Ramadan atas jalan umum. Pertama, bistikmali Sya'ban salasina yauman. Bila sempurna Sya'ban 30 hari. Kalau bulan Sya'ban dah cukup 30 hari, makna selepas tu, hari esok tu confirm satu Ramadan. Maka wajib semua orang berpuasa esoknya. Itu maksudnya. Kewajipan puasa Ramadan berlaku dengan sempurna Sya'ban 30 hari. Yang kedua, biru'yatil hilal, dengan melihat anak bulan. Bi syahadati adli syahadatin, dengan penyaksian orang yang adil syahadah. Orang yang adil syahadah maksudnya orang mana dia tu boleh diterima penyaksiannya. Siapa dia? Wa huwa allazi tatawaffaru fihi syurutus syahadah, iaitu orang yang cukup syarat menjadi saksi. Ni saksi bulan Ramadan ni. Wahya ayakuna zakaran, mestilah orang yang menyaksikan tengok anak bulan tu lelaki. Zakaran. Hurran, orang merdeka. Rasyidan, orang rasyid ni mana orang yang tidak fasik. Zamuru'atin, yang ada maruah, bukan orang yang buat dosa-dosa. Yaqizan, orang yang sedar, bukan dia tengok dalam keadaan ngatuk. Natiqan, yang boleh berkata-kata. Sami'an, boleh mendengar. Basiran, boleh melihat. Walam yartakib kabirah, tidak buat dosa besar. Walam yusirra ala saghirah, tidak berkekalan atas dosa kecil. Au asarra ala saghiratin wa ghalabat ta'atuhu ala al-ma'asi, ataupun orang yang berkekalan dosa kecil tetapi melebihi taatnya atas maksiatnya. Okey, maka dikiralah. Baik.
Itu syarat-syarat dia. Okey, apa makna sabil umum? Wajib atas jalan umum ayajibus shaumu ala jami'i ahli tilkal baldati. Wajib ke atas sekalian ahli negeri itu. Wa man wafaqahum fil matla'i, dan orang yang menyamai mereka pada matla'. Matla' ni apa dia? Tulu'i syamsi wa ghurubiha, terbit matahari dan tenggelam matahari. Matla' ni kalau kita panggil longitude yang sama, yang bersama pada terbit matahari dan tenggelam matahari. Faham tak? Bukan latitude, longitude. Kan matahari kan kat awak flat earth tak? Bumi ni macam mana? Bumi ni kurawi, sfera. Kurawi, bulat sfera. Jadi bahagian matahari naik daripada timur, tenggelam di barat kan. Jadi orang yang bersama, berkongsi longitude yang kita kata samalah. Makna waktu terbit fajar dan tenggelam matahari, waktu yang negeri yang sama. Macam Malaysia ni kan, Thailand atas tu samalah. Tak? Yang tak sama apa? Contohnya belah barat sana apa dia? Sumatera. Apa lagi? Negara lepas pada tu apa lagi? India. Belah sana lagi. Kalau yang awal contoh apa? China, Jepun. Jadi dia mempunyai matlak berbeza. Kita yang segaris ataupun kawasan sama tu matlak yang sama. Okey. Maka inda Imam Nawawi, di sisi Imam Nawawi, maka orang tu wajib puasa. Wallazi ala sabil khusus, yang wajib puasa atas jalan khusus ni siapa? 3 orang. Ai bi ru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan, dengan melihat anak bulan bagi hak orang yang melihat anak bulan walaupun fasik. Okey. Dia ni fasik. Dia fasik. Fasik makna orang yang dia Islam lah tapi dia fasik. Faham fasik? Orang melakukan dosa besar. Contohnya dia apa? Dia minum arak ke, ataupun dia ikutlah mencuri ke, tapi dia Islam. Dia pun tengah-tengah mencuri nampak anak bulan. Dia pun puasa juga. Puasa. Jadi dia nampak betul nampak anak bulan. Jadi hukumnya wajib dia puasa. Dia individu. Dah dia pergi jumpa qadi takkan terimalah pandangan dia sebab dia ni tak sah jadi saksi. Jadi qadi tak boleh terima perkataan dia, tapi dia memang nampak sendiri, dia seorang wajib. Ini dipanggil wajib atas jalan khusus. Yang kedua, bil ikhbari bi ru'yatil hilal, dengan pemberitahuan lihatnya anak bulan. Dengan pemberitahuan dengan berita melihatnya anak bulan. Okey. Cara macam mana tu? Tengok. Idza kana al-mukhbiru mauthuqan bihi, kalau orang yang menceritakan tu boleh dipercayai. Mauthuqan bihi, boleh dipercayai. Thiqah. Wajib as-shaumu, wajib puasa. Sawa'un awaqa'a fi qalbi sidquhu, sama ada berlaku dalam hati kita membenarkannya amla ataupun tidak. Kita kata dia tipu ke dia tak ni, tapi dia tu orang thiqah, wajib kita terima. Amma idza kana ghairu mathuqin bihi, kalau orang yang beritahu tu tidak boleh dipercayai, fala yajibu shaumu, maka tak wajib puasa illa idza waqa'a fi qalbi sidqu, kecuali kita yakin dalam hati benar dia. Orang ni dia boleh percaya dia ni. Kita kenal kawan kita ni kalau cakap tu banyak lebong daripada tu. Tahu lebong? Tak tahu, lebong tu menipu. Lebong tu bahasa Terengganu, lebong. 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 Bukan lemang. Lebong tu makna menipu. Kawan kita ni banyak lebong ni. Banyak tipu ni. Cakap ni tipu semua. Tak. Tapi dia pun kata, semalam dia tengok anak bulan. Kita tahu dia biasanya suka menipu, tapi anak bulan ni kata dia rasa betul. Kalau kita ada rasa dalam hati betul dia, wajib kita puasa juga. Dia sendiri tidak diterima penyaksian. Sebab apa? Sebab dia tak cukup syarat saksi. Orang yang tidak boleh percayai, tapi kita rasa dia cerita ke aku ni sungguh.
Aku tahu dia ni nipu, tapi tengok anak bulan ni aku percaya ke dia. Contohlah. Maka wajib kita puasa juga. Yang ketiga, bidhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad. Dengan sangkaan masuk bulan Ramadan dengan cara ijtihad. Fi man ishtabaha alaihi dhalik. Pada orang yang kesamaran atasnya. Orang ni tak tahu bulan berapa. Contoh orang kena penjara kan, kena penjara. Jam tak ada, kalender tak ada dalam penjara. Jadi macam mana dia nak puasa? Duduk dalam penjara bertahun-tahun. Maka dia kena ijtihad. Aku masuk bulan ni, aku rasa ni bulan ni bulan apa? Bulan Sya'ban masuk macam mana? Sampai ada lagi, dia kena ijtihad lah. Ijtihad. Okey. Ataupun kasama imidfa'in mu'tadin, ataupun dia tahu dengan cara disangkaan dengan ada petanda. Kasama imidfa'in mu'tad, seperti mendengar midfa' ni meriam, alat menembak. Midfa' ni meriam yang biasa. Au ru'yatin nar, atau melihat api. Contohnya, kita tak tahu masuk ke tak kan? Tapi kita biasa tahu kalau bulan Ramadan akan ditembak meriam. Macam kat Terengganu ni kan? Kat mana dia ada? Johor dia? Dia ada? Terengganu masuk puasa dan juga nak raya akan tembak meriam. Daripada kat bukit kat Bandar sana tu. Bukan bukit besar. Bukit Pok Apik tak silap saya. Jadi maka kita boleh kita wajib puasa bagi orang yang mendapat tanda-tanda tersebut. Okey. Seterusnya, seterusnya masailu fi ru'yati hilal. Ni tak ajak juga ni. Tapi penting ni. Saya sebut sikit lah. Okey. Sebelum tu lah. Okey. Okey. Masalah pada melihat anak bulan. Tapi soalan tak ada Soalan tak ada. Ya, ada soalan. Apa dia? Okey. Seterusnya kita masuk kepada sunanu as-shaum. Sebut lagi ni? Dah. Okey. Taftir, irtisal. Ni sebut belakang dah 7 sebut. Mandi janabah sebelum terbit fajar, sebut dah? Okey, seterusnya apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, yang qasimus shaum ila salasati aqsam. Ni surah 447 ni. Yang qasimus shaum ila salasati aqsam. Puasa itu terbahagi kepada 3 jenis puasa. Pertama, shaumul umum. Ni masalah tasawuf sikit Shaumul umum, puasa orang awam. Wa huwa shaumu 'anil mufattiratil mubtilatil shaum, iaitu puasa daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu puasa orang awam. Yang kedua, shaumul khusus, orang khawas dia panggil. Wa shaumu 'anil ma'asi, iaitu berpuasa daripada maksiat. Orang yang puasa meninggalkan perkara membatalkan puasa saja, itu puasa orang awam. Maknanya puasa dia sah lah, dapat pahala, ada niat. Orang yang lebih tinggi, dia bukan sekadar puasa meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, tapi dia puasa pada bulan-bulan puasa tu dengan puasa meninggalkan maksiat juga. Maka orang ini darjat puasanya puasa khas namanya. Yang ketiga, puasa khususil khusus, orang khawasil khawat, yang terbaik daripada terbaik ni, orang khas daripada khas. Ini wasamu amma siwallah, dia berpuasa daripada selain Allah. Apa maksud? Dia tidak makan minum dan perkara membatalkan puasa, dia tinggal maksiat dan dia tinggal hati dia kosongkan hatinya hanya kepada Allah Ta'ala saja. Dia berpuasa daripada
selain Allah Ta'ala. Itu khawasul khawas. Itu tingkatan puasa. Okey. Makruha. Ni masuk dah ni? Dah Saya sebut secara umum ke saya baca penuh? Alhamdulillah. Okey, mubtilatis shaum masuk lagi? Tak lagi. Ni penting ni. Wahia qisman. Perkara yang membatalkan puasa ada dua bahagi. Pertama, qismun yubtilu thawabas shaumi la shauma nafsah. Bahagian pertama, perkara yang membatalkan pahala puasa tapi tak batal puasa. Batal sawab pahala. Fala yajibu alaihi al-qada. Maka tidak wajib qada semulalah. Wa tusamma muhbitat. Perkara yang membatalkan pahala puasa dipanggil muhbitat as-saum. Perkara yang membatalkan pahala. Yang kedua, qismun yubtilu shauma. Perkara yang membatalkan puasa wa kadza thawab, dan juga membatalkan pahala at-thawab. Membatalkan pahala. In kana bi ghairi udhrin, kalau tak ada uzur lah, fayajibu alaihi fihi qada, wajib dia qada, wa tusamma mufattirat, dinamakan mufattirat. Bahagian pertama muhbitat. Perkara yang membatalkan pahala, wahia ma tubtilu sawabat thaumi, iaitu yang membatalkan pahala puasa. Yang Nabi SAW sebut, kam min saimin laisa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atash. Betapa ramai orang yang berpuasa tidak ada daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Apa dia perkara pertama? Ialah ghibah, ngupak. Wahia zikru akhaka al-muslima bima yakrahu walau kunta sadiqa. Menyebut saudara kamu yang Islam dengan apa yang dibenci walaupun kamu bercakap betul. Kita ngupak kawan kita nama Zaid. Ada nama Zaid sini? Ada. Ada. Ada Zaid. Zaid tu dah lah muka uduh. Lepas tu mari lewat pula kelas. Contoh. Lepas tu dah lah kerja kumpulan tak buat. Suruh orang lain buat je. Kita ngopak dia. Kalau dia dengar tu, dia akan tu. Yang kedua, namimah. Namimah tu apa dia? Wahya naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Menukilkan percakapan, memindah cakap dengan tujuan melakukan fitnah. Melakukan fitnah. Kita pergi kat kawan kita, Zaid. Zaid, mu tahu tak? Mamak tu kata kamu giam. Kita pergi kat mamak mak. Mamak, mu tahu tak? Zaid kata ni kepada kamu giam. Kita cuba mengapi-apikan. Jadi namimah ni kita panggil apa? Batu api. Batu api. Boleh Seterusnya, yang ketiga, al-kadhibu, bercakap bohong, dusta. Ini boleh batalkan pahala. Yang keempat, an-nadharu lima yahrumu, melihat benda yang haram. Au lima yahillu bisyahwah, ataupun benda halal tapi tengok dengan syahwat. Tengok bukan hari ni. Tengok syahwat. Siapa mengalir air liu. Contohlah. Tengok dengan syahwat. Rupanya dia membatalkan pahala. Pahalalah puasa sah. Yang kelima, yaminul kadhibah, sumpah dusta. Yang keenam, qauluz zur, perkataan dusta, perkataan bohong. Wal fuhsyu, dan perkataan keji. Wal amalu bihi, dan melakukan perbuatan keji. Contohnya dia merupak, dia mencaruk ni. Yang kedua ni penting ni, al-mufattirat, perkara yang membatalkan puasa. Wahia ma yubtilu asla shaum, yang membatalkan asal puasa tu. Puasa tu je batal. Ada 8 perkara. Al-mufattirul awwalu, perkara yang pertama ialah ar-riddah wal iyazu billah, murtad. Wahia qat'ul islam bi niyatin, iaitu memutuskan keislaman dengan niat, au qaulin, atau perkataan, au fi'lin, ataupun perbuatan. Walau kanat riddatu lahzatan wahidah, walaupun satu lahzah sekejap je dia murtad, lepas tu dia masuk Islam balik, tetap batal puasanya. Yang kedua, al-haid wan nifas wal wiladah, haid, nifas dan juga beranak. Walau lahzatan, walaupun sekejap pada siang hari. Yang ketiga, al-mufattiru tsalits, al-junun, gila walau lahzatan. Al-mufattiru rabi', yang membatalkan yang keempat, al-ighma' was sukru, pengsang dan juga mabuk, idza amma jami'an nahar, kalau menghabisi siang hari. Maknanya sepanjang hari dia pengsang, barulah puasa jadi batal. Andai kata dia niat malam dah. Malam dia niat puasa. Esok tu lepas subuh dia pengsang sampai nak berbuka. Sebelum berbuka dia terjaga sekejap, maka puasanya dikira
sah. Faham tak? Ataupun dia pensang, tengok hari dia jaga sekejap, dia sedar. Lepas tu pensang balik. Puasa dikira sah. Yang jadi batal, pensang sepanjang hari. Mabuk sepanjang hari. Okey. Amma idza afaqa walau lahdatan wahidah, kalau dia sedar walaupun sekejap, sahha saumuhu, sah puasanya, wa huwa al-mu'tamad inda Ramli. Itu kaum mu'tamad si Imam Ramli. Okey, habis. Al-muftirul khamis, yang membatalkan kelima, jima', bersetubuh. Idza jama'a, jika dia bersetubuh, amidan, sengaja. Aliman, dia tahu haram tu, aliman bitahrim. Mukhtaran, dia sengaja pilih, bukan dia kena paksa. Batala saumuhu, batal puasanya. Wa idza afsada saumahu, jika dia telah membatalkan puasa dengan jima' fi Ramadan, yauman kamilan, sehari penuh sempurna. Bijima'in tam, dengan jima' yang sempurna, asima bihi, hukumnya berdosa. Wa tarattaba alaihi khamsatu asya', dan terkesan ke atasnya 5 perkara. Kalau batal dengan jima' akan membawa kepada 5 perkara. Pertamanya, luhukul ismi, luhuku al-ismi, dapat dosa. Luhuk ni mana dah mendatangi oleh dosa lah, dapat dosa. Yang kedua, wujubul isa', wajib dia menahan diri. Contoh dia bersetubuh siang hari bulan Ramadan. Lepas tubuh tu, wajib dia tak dapat tidur, dia kena imsak. Tahan makan minum sampai ke akhir hari. Dah, saya batal dah, betul dah batal. Tapi kewajipan awak kena imsak. Yang ketiga, wujubut ta'zir. Wajib dikenakan ta'zir lah. Kalau dijalankan hukum daripada pihak pemerintah, kena ta'zir. Yang keempat, wujubul qada', wajib qada'. Yang kelima, wujubul kafaratil uzma, wajib kena kafarah yang besar. Iaitu wahya ahadu thalathati asya' murattabatan. Salah satu daripada 3 perkara ni secara ikut tertib. Fala yantaqilu ila al-khaslatil saniyah, tidak boleh berpindah pada perkara kedua, illa idza ajaza amma qablaha, kecuali dia lemah, tidak mampu yang sebelumnya. Apa dia? Itqu raqabatin mu'minah, merdeka seorang hamba orang Islam, hamba yang Islam. Ini zaman sekarang tak ada dah, zaman dulu ada hamba. Kafarah dia berjima' siang hari bulan puasa, dia kena merdeka seorang hamba. Kalau tak ada, barulah beralih kepada yang kedua. Siyamu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh tinggal 1 hari. Tinggal 1 hari kena start balik. Tinggal 1 hari kena start balik. Yang ketiga, it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun, setiap orang miskin itu dapat 1 mud, 1 cupok. Wa tajibu hadhil kafarah, wajib kafarah ini ala rajuli la ala mar'ah, wajib kepada lelaki saja, tidak kepada perempuan. Jadi kafarah puasa dengan sebab jima', orang lelaki saja yang wajib kena bayar kafarah. Orang perempuan tak wajib. Ya. Wa tatakarrarul kafaratu, dan berulang kafarah bi takarruril ayyam, dengan berulang hari. Sehari dia jima', maka dia kena 2 bulan puasa turut-turut. Esok sekali lagi pula 2 bulan lain pula. Tak boleh gabung tak boleh gabung. Setiap hari itu dikira kafarah yang berbeza. Kafarah yang berbeza. Okey. Al-mufattirus sadisu, yang membatalkan yang keenam, wusulu ainin min manfadhin maftu' ila al-jawfi, masuk sesuatu zat, sesuatu benda melalui rongga yang terbuka ke dalam, melalui lubang yang terbuka ke dalam rongga. Al-jawf ni rongga, manfah ni makna lubang terbuka. Telinga 1, hidung 2, mulut 3, apa lagi? Kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Ya. Jadi masuk melalui mata, mulut, hidung, kubul dan juga dubur. Okey. Ini ada perbincangan panjanglah, jadi saya rekahkan macam tu. Masuk kepada ni. Kemudian kata pengarang rahimahullah ta'ala, seterusnya,
Mana benda yang makruh ada tak? Makruh puasa. Okay. Oh, ni ada, saya akan share nantilah link untuk saya ada rakaman daurah puasa. Itu lebih rasanya lebih banyaklah perbincangan. Nanti saya share. Okey, masalah husul ain ila al-jawfi. Ni dah ada apa ni? Kalau kita masuk sesuatu bukan ke dalam rongga badan, contohnya kita cocok di peha, cocok di tangan. Itu tak batal puasa tak batal puasa. Okey. Seterusnya perkara makruh. Ni hukum. Hukmu ibtila'i riq. Hukum menelan air liur. Hukum telan air liur. Hukum telan air liur. La yufattiru. Tidak batal li masyaqqati al-ihtiraz minhu. Kerana sukar nak jaga daripada air liur. Air liur kita telan. Batal tak puasa? Tak batal. Takkan kita nak ludah sama. Air liur ada dalam mulut kita banyak, itu pun ludah. Tak. Tak batal telan air liur, tapi dengan 3 syarat. Pertama, ayyakuna khalisa, mestilah air liur itu bersih. Ai safiyah, bersih, la mukhtalitan bi ghairihi, tidak bercampur dengan lain. Kalau air liur bercampur dengan darah, contoh gigi kita berdarah. Air liur kita berdarah dengan darah. Ketika itu tak boleh telan. Kalau telan jadi batal. Kita kena buang dan ludahkan. Yang kedua, al-yakuna tahiran. Mesti bersih la mutanajisan. Jangan air liur tu najis, contoh tadilah. Air liur bercampur dengan darah ataupun bercampur dengan muntah. Yang ketiga, al-yakuna min ma'dinihi. Mesti daripada ma'din, makna tempat asal air liur, makna daripada kelenjar air liur. Fal lisanu wal famu kulluhu ma'din. Lidah dan juga mulut ni semuanya tempat keluar air liur. Jangan ambil daripada air liur lain. Kita kata boleh air liur tak batal, kita pun ludah. Kita pun minum. Tak boleh lah. Ia mesti daripada dalam. Mesti daripada tempat asal. Bukan dah keluar. Ataupun kita air liur tu keluar kat mulut kan. Kita tidur, awak tidur kat saya. Awak tidur keluar macam apa? Singshan. Kenapa? Keluar air liur, keluar dah. Lagi mana dalam mulut boleh telan. Kalau kat luar dah, jangan kita telan. Sayanglah air liur kita pun tak boleh lah. Okey. Kemudian seterusnya ialah mana gini? Panjang ni. Perkara yang membatalkan istimna, antaranya ialah istimna. Istimna ni apa? Onani, mengeluarkan mani dengan sengaja. Hukumnya membatalkan puasa dengan cara bersentuhan. Tapi kalau keluar mani dengan bukan bersentuhan, contohnya tidur, awak keluar mani, tak batal puasa. Mandi je lah. Mandi. Dan kena hati-hati supaya jangan masuk air liur. Perbuatan tu haram dan membatalkan puasa. Okey. Kemudian istiqa'ah. Istiqa'ah ni makna sengaja mutah. Kita nak diet kan? Nak diet. Jadi lepas kita sahur, lepas tu masuk siang hari, lepas tu kita pun jolok tekak kita supaya mutahkan balik. Hukum sengaja membuat mutah tu hukumnya batal puasa. Kata saya tak telan apa-apa pun. Tak, betul lah tak telan apa-apa. Tapi istiqa'ah itu sengaja mengeluarkan mutah itu hukumnya membatalkan puasa. Okey. Mana lagi ni? Perkara sunat sebut dah kan? Perkara-perkara makruh? Dah.
bab i'tikaf. Bab i'tikaf ni masuk mana? Masuk sedikit pada masalah i'tikaf sunat bulan Ramadan kan. Antaranya ialah iaitu semayang witir. Ada tak sini dia bincang? Kita sentuh tak tentang semayang sunat witir tu tak? Tak ada? Semayang sunat tak ada? Saya dah sentuh kan? Antara perkara sunat kan? Perkara-perkara sunat bulan Ramadan apa dia? Tarawih dan juga witir kan? Saya dah sebut kan? Witir sunat apa? Sunat berjemaah, sunat baca dengan kuat, buat di masjid, dan sunat kunut pada separuh kedua Ramadan. Okey, lepas tu tentang sahur, sebut dah sahur? Dah sebut kan? Sunat postik lah bersahur. Okey, kalau dengan itu maka selesailah bab tajuk tersebut kan. Tajuk yang masuk dalam exam kita. Okey, salah tajuk. Tunggu lagi. Okey, kita sebelum tu kita sebelum masuk bab haji,